Kami ingin menyatakan pandangan kami berkenaan dengan projek pembinaan Menara Warisan Merdeka, yang di mana projek ini telah diluluskan, diumumkan kelulusannya pada bajet tahun 2010, yang di mana kosnya adalah sebanyak RM5 bilion ringgit. Dan untuk pengetahuan semua, ia bakal menjadi bangunan menara ketiga tertinggi di dunia, dan ia dibina di atas tapak berkeluasan 19 ekar dan didirikan di sekitar kawasan sekitar Stadium Negara dan Stadium Merdeka. Pada awalnya, ketinggian yang dicadangkan ialah sebanyak ataupun setinggi 100 tingkat. Kemudiannya ia dinaikkan kepada 118 tingkat. Ini untuk menjadikan dia sebagai menara ketiga tertinggi di dunia lah, targetnya. Dan menara ini menempahkan sejumlah unit kondominium mewah, kompleks perniagaan dan hotel. Dan kalau kita bajet tahun 2010 dengan RM5 bilion ringgit, escalation pricing, harga dan sebagainya, dengan inflation, definitely untuk sekarang dia akan lebih meningkat lah, bukan 5 bilion lagi. Dan kita di peringkat wilayah sebenarnya membantah pembinaan menara ini atas beberapa sebab, dan ia juga didukung dengan beberapa kajian pendapat awam daripada 29 Oktober hingga 7 November 2010. Seramai 3,510 orang yang diambil sebagai responden, dan 38% daripadanya tidak bersetuju dengan projek berkenaan, manakala 41.9% tidak bersetuju dengan lokasi yang dicadangkan. Manakala sebuah badan penyelidikan swasta iaitu Merdeka Center telah menyediakan kajian pada suku keempat tahun 2010 dan mendapati sebanyak 65% daripada 1,005 orang responden tidak bersetuju dengan projek pembinaan ini. Maknanya lebih daripada separuh responden tidak bersetuju dengan pembinaan ini. Namun begitu, kami yakin PNB akan terus menjalankan projek pembinaan ini pada alasan-alasan mereka itu sendiri. Baik. Tadi saya katakan ada beberapa sebab kenapa kami membantah. Pertama sekali ialah tapak pembinaan tersebut. Pembinaan Menara Warisan Merdeka ini akan menjejaskan hakisan sejarah berkenaan negara, kerana Taman Merdeka Negara dimasukkan dalam zon penampan kepada Stadium Merdeka dan Stadium Negara, dan ia dilindungi di bawah Seksyen 25(1) Akta Warisan Kebangsaan 2005. Perkara ini boleh dirujuk kepada jawapan bertulis Menteri Pelancongan kepada Ahli Parlimen Sedang di Dewan Rakyat pada 30 September 2013. Ini ada dalam apa nama kita panggil? Handset Parlimen, ya. Dan sebab itu kami bertanya, kalau ini jawapannya, apakah sebenarnya hasil feasibility assessment kepada projek tersebut? Kami tahu kita tidak ada hak untuk berkongsi the feasibility assessment sebab ini commercial punya value, tapi kalau ini yang dikatakan dia termasuk dalam Seksyen 25(1) Akta Warisan Kebangsaan, kenapa ia masih lagi boleh diteruskan? Ini jawapan yang telah kita dapat daripada pertanyaan Ahli Parlimen Sedang pada 30 September 2013. Keduanya berkenaan dengan kepentingan outcome based budget dan keperluan Menara Warisan Merdeka. Kami melihat tatkala rakyat sedang dihimpit dengan inflasi, masalah krisis ekonomi dalam negara, dan kami lihat projek ini tidak nampak memberikan impak yang besar kepada rakyat, khususnya di wilayah persekutuan. Malah dalam satu kajian pihak swasta hartanah, kawasan Lembah Kelang menghadapi masalah lebih penawaran. Ini isu dia. Maknanya banyak bangunan-bangunan komersial dalam wilayah ini masih lagi tidak terisi. Di antaranya ialah segmen kediaman kondominium mewah merekodkan lebihan paling tinggi, ya, iaitu sekitar 32% daripada 27,000 unit yang ditawarkan, tidak termasuk lebih kurang jangkaan lebih 25,204 unit baru pada tahun 2014. Maksudnya apa? Daripada 27,000 unit kondominium mewah, 32% daripadanya masih lagi tidak terisi. Pertama. Keduanya, pada tahun 2014 currently ada 5,204 unit baru yang ditawarkan, masih lagi tidak diisi.
Selain itu juga, kadar kekosongan unit pejabat mencapai 14% daripada 90 juta kaki persegi yang ditawarkan. Begitu juga kekosongan ruang pusat membeli belah adalah lebih kurang 10% daripada 44 juta kaki persegi yang disediakan pada tahun 2013. Maksud kami ialah masih lagi ada ruang-ruang yang perlu kita penuhi. Dalam keadaan rakyat menghadapi kesusahan sebegini rupa, kenapa tidak pemfokusan diberikan oleh wilayah untuk memastikan yang slot-slot ini diisi dahulu sebelum kita membuka pembinaan-pembinaan baru yang kita nampak ia menampakkan ketirisan kepada duit rakyat. Dan akhirnya, faktor ketiga adalah kesesakan jalan raya. Kawasan sekitar Stadium Merdeka dan Stadium Negara, khususnya Jalan Hang Tuah, Jalan Maharajalela dan Jalan Stadium merupakan kawasan premium yang berdekatan dengan segitiga emas. Jadi kita faham di sinilah masalah yang kita katakan kawasan-kawasan yang amat jam, dan dengan pembinaan ini prediction kami ia akan menambahkan lagi masalah kesesakan jalan raya. Dan kami di peringkat wilayah amat cakna pada isu lebuh raya ini, sehingga kan kami dalam proses mengadakan kajian tentang masalah lebuh raya ini ataupun jalan raya, kesesakan jalan raya, dan kita akan berjumpa dengan CRRC, ya, satu NGO yang research center yang mengkaji bagaimana untuk menyelesaikan masalah jalan raya khususnya di Kuala Lumpur. So kami, oleh kerana 3 perkara ini, kami memohon supaya barangkali projek ini ditangguhkan seketika untuk kita pastikan apakah rasional di sebaliknya, dan insya-Allah pihak kami akan berjumpa dengan pihak PNB. Kami dah kontak pagi tadi, dan insya-Allah kita akan berjumpa dengan pihak PNB pada 24 April pada hari Khamis ni, pada waktu yang ditetapkan oleh PNB. Perlu diingat, penghantaran ini sebagai penghantaran memorandum perbincangan, bukannya demonstrasi. Kami minta untuk kita adakan perbincangan, kita nyatakan rasional kita, dan kita minta feedback daripada mereka.